Assalamualaikum, nama saya Dayang Nur Hidayana binti Awang Sulaiman. Nomor metrik saya MS24092936. Hari ini saya akan membentangkan tentang perbandingan pendidikan abad ke-20 dan ke-21. Seterusnya, ini isi kandungan saya. Ada 7 isi, iaitu yang pertama, perbandingan pendidikan abad ke-20 dan ke-21. Yang kedua, matlamat pendidikan abad ke-21. Yang ketiga, kerangka kerja pendidikan abad ke-21. Yang keempat, perbezaan kokurikulum dan pengajaran abad ke-21. Yang kelima, pelajar abad ke-21. Yang keenam, peranan teknologi dalam pendidikan abad ke-21. Dan yang ketujuh, pandangan saya tentang pendidikan abad ke-21. Pertama sekali, perbandingan pendidikan abad ke-20 dan ke-21. Di sini kita boleh lihat perbandingan antara keduanya. Pada abad ke-20, dari segi pelajaran, dia lebih kepada berpusatkan guru. Seterusnya, pembelajaran satu hala, di mana guru menyampaikan dan murid menerima. Selain itu, kandungan pembelajaran lebih statik dan berasaskan buku teks. Dan terakhir, kokurikulum menekankan kemahiran asas membaca, menulis dan mengira. Pada abad ke-21, ianya lebih kepada berpusatkan kepada pelajar, penekanan kepada kemahiran berfikir iaitu kebat, kreativiti, komunikasi dan kolaborasi. Seterusnya, pembelajaran lebih interaktif dan fleksibel. Selain itu juga, teknologi digunakan secara meluas. Dan yang terakhir, kokurikulum bersifat dinamik, menekankan kemahiran hidup, literasi digital dan pembelajaran sepanjang hayat. Seterusnya, yang kedua, matlamat pendidikan abad ke-21. Matlamat utama pendidikan abad ke-21 yang pertama, melahirkan pelajar yang mampu bersaing di peringkat global. Yang kedua, membentuk individu yang berkemahiran tinggi, celik teknologi, berdaya asing, beretika, kreativiti dan inovatif. Dan juga menyediakan pelajar menghadapi cabaran dunia pekerjaan yang sentiasa berubah. Manakala pada abad ke-20, pendidikan abad ke-20 fokus kepada menyiapkan pelajar untuk pekerjaan rutin. Abad ke-21 pula fokus kepada membentuk pelajar yang mampu beradaptasi, menyelesaikan masalah kompleks dan menghasilkan idea yang baharu. Seterusnya, yang ketiga adalah kerangka kerja pendidikan abad ke-21. Kerangka ini dibangunkan untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan kemahiran dan sikap yang diperlukan bagi menghadapi cabaran dan peluang dalam dunia moden. Ia menekankan pembelajaran sepanjang hayat dan pembangunan holistik. Yang pertama, kemahiran pembelajaran dan inovasi. Ia disingkatkan dengan 4K, iaitu yang pertama, kemahiran pembelajaran dan inovasi. Pelajar abad ke-21 ini perlu menguasai 4K, iaitu kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir ni menganalisis, menilai dan menyelesaikan masalah dengan logik. Yang kedua, kemahiran komunikasi, di mana menyampaikan idea secara jelas dan berkesan melalui pelbagai medium. Yang ketiga, kemahiran bekerjasama, iaitu di mana bekerjasama secara berkesan dengan rakan dan masyarakat. Dan yang terakhir, kemahiran kreativiti, di mana menghasilkan idea yang baharu dan inovatif. Seterusnya juga, yang kedua, kemahiran literasi abad ke-21. Pelajar juga perlu menguasai kemahiran literasi moden, iaitu literasi maklumat, di mana mencari, menilai dan menggunakan maklumat dengan bertanggungjawab. Dan yang kedua, literasi media, faham dan nilai kandungan media secara kritis. Dan yang ketiga, literasi teknologi ataupun digital. Ianya digunakan teknologi dengan cekap dan etika dalam pembelajaran dan kehidupan. Yang ketiga, kemahiran kehidupan dan kerjaya. Kemahiran ini penting untuk persediaan pelajar menghadapi dunia sebenar, di mana fleksibiliti dan adaptasi menyesuaikan diri dengan perubahan dan pelbagai situasi. Yang kedua, kepimpinan dan tanggungjawab. Ianya menunjukkan kepimpinan, tanggungjawab sosial dan integriti. Yang ketiga, inisiatif dan motivasikan diri, iaitu bekerja secara berdikari dan bermotivasi untuk mencapai matlamat.
Yang terakhir adalah kemahiran sosial dan budaya. Memahami dan menghormati kepelbagaian budaya dan sosial. Yang keempat adalah sokongan sistem pendidikan. Ianya hanya akan berkesan jika disokong dengan pendidikan yang berkualiti dan inovatif, persekitaran pembelajaran yang kondusif dan fleksibel, penglibatan ibu bapa dan komuniti, dan penggunaan teknologi secara meluas dan beretika. Okey, seterusnya adalah perbezaan kokurikulum dan pengajaran abad ke-21. Kokurikulum pada abad ke-21 lebih terbuka, bersepadu, relevan dengan dunia sebenar, mendorong penyelesaian masalah. Manakala kokurikulum tradisional terlalu berstruktur, menekankan penilaian berasaskan peperiksaan sahaja. Dari segi pengajaran abad ke-21, pembelajaran kolaboratif, penggunaan teknologi, pembelajaran berasaskan projek. Perbezaan dengan pengajaran tradisional, kaedah, ceramah, papan hitam dan latihan berulang. Bagaimana persekitaran pembelajaran abad ke-21 menyokong proses pengajaran dan pembelajaran? Okey, ianya dari persekitaran pembelajaran abad ke-21, ruangan kelas fleksibel, interaktif dan kolaboratif. Seterusnya, penggunaan teknologi seperti pembelajaran maya, LMS, iaitu Learning Management System. Bilik darjah yang menyokong pembelajaran kendiri dan berpusatkan pelajar, dan persekitaran mendorong kreativiti dan pembelajaran seumur hidup. Seterusnya, yang kelima, pelajar abad ke-21. Ciri-ciri pelajar abad ke-21 ada 5, iaitu bersifat celik teknologi, pemikiran kritis dan kreatif, mampu berkomunikasi dengan baik, boleh bekerjasama secara efektif dan fleksibel dan mampu menyesuaikan diri. Kemahiran pelajar abad ke-21 pula ada 5, iaitu kemahiran berfikir kritis, kemahiran kreativiti, kemahiran komunikasi, kemahiran kolaborasi dan kemahiran literasi. Dan yang terakhir, kemahiran literasi digital dan teknologi. Seterusnya, sikap pelajar abad ke-21 ada 5 juga, iaitu bersikap terbuka terhadap pembelajaran baharu. Yang kedua, berdaya saing dan berdikari. Yang ketiga, beretika dan bertanggungjawab dalam penggunaan teknologi. Yang keempat, berminat meneroka dan mencuba. Dan yang terakhir adalah peka terhadap isu global dan sosial. Pelajar abad ke-21 bukan hanya perlu cermelang dari segi akademik, tetapi juga perlu memiliki kemahiran insaniah, celik teknologi, dan sikap positif untuk menghadapi cabaran dunia yang sentiasa berubah. Seterusnya, yang keenam, peranan teknologi dan pendidikan abad ke-21. Yang pertama, meningkatkan akses kepada ilmu, di mana pelajar boleh belajar dari mana-mana sahaja melalui internet, platform pembelajaran atas talian seperti e-book, video dan sumber digital. Pendidikan menjadi lebih inklusif dan tidak terbatas kepada bilik darjah sahaja. Yang kedua adalah menyokong pembelajaran kendiri dan fleksibel, di mana pelajar boleh mengikut kadar mereka sendiri. Bahan boleh diulang tayang bila diperlukan, seperti contohnya rakaman video pembelajaran mereka. Yang ketiga, meningkatkan penglibatan pelajar, di mana aplikasi interaktif seperti quiz, Padlet menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan menarik. Penggunaan video, animasi dan simulasi menjadikan konsep abstrak lebih mudah difahami. Seterusnya, yang keempat, menggalakkan kolaborasi dan komunikasi global, di mana pelajar boleh bekerjasama secara maya melalui Google Documents, Zoom, Micro Teams, dan forum perbincangan. Ini juga membolehkan pertukaran ilmu antara pelajar dan guru di seluruh dunia. Dan yang terakhir, meningkatkan kemahiran abad ke-21, di mana teknologi membantu pelajar menguasai literasi digital, pemikiran kritis, kreativiti dan penyelesaian masalah.
ianya juga membentuk pelajar yang bersedia menghadapi dunia pekerjaan digital. Contoh penggunaan teknologi dalam PNP dari segi teknologi, yang pertama, Google Classroom, di mana menyimpan bahan, memberi tugasan, menilai kerja pelajar. Yang kedua adalah Kahoot ataupun Quizzes, di mana ujian interaktif, permainan kuis dalam kelas. Yang ketiga adalah YouTube ataupun Canva. Kegunaan adalah menonton video, pembelajaran atau menghasilkan projek digital. Yang keempat, Padlet ataupun Jamboard. Kegunaannya adalah untuk aktiviti brainstorming, kolaborasi dalam kumpulan. Dan yang terakhir adalah Microsoft Teams ataupun Zoom, di mana kelas secara langsung dan berbincang dalam talian. Dan yang ketujuh, pandangan saya tentang pendidikan abad ke-21 adalah, saya percaya bahawa pendidikan abad ke-21 dapat meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana ia mengiktiraf potensi individu pelajar dengan pendekatan lebih inklusif, fleksibel dan relevan dengan kehendak dunia semasa. Contohnya, semasa pandemik COVID-19, penggunaan teknologi seperti kelas dalam talian membuktikan pembelajaran tidak terhenti begitu sahaja. Selain itu, kemahiran 4K tadi membolehkan pelajar berfikir secara kreatif dan kritis dalam menyelesaikan masalah harian mereka. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat dari keseluruhan yang saya bentangkan tadi adalah pendidikan abad ke-20 lebih tradisional dan berstruktur dari segi pembelajarannya, manakala pendidikan abad ke-21 lebih fleksibel dan menekankan kemahiran insaniah serta penggunaan teknologi untuk menyediakan pelajar menghadapi cabaran dunia moden akan datang. Baiklah, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.